Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perkenan bagi pelantikan pegawai-pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia 437 Kenal Haji Muhammad Nur Fahsin bin Haji Abdul Karim, Ketua Sel Inspektorat Tentera Darat Diraja Brunei, menjadi Setiausaha Tetap Pembangunan, Pemeliharaan dan Teknologi Kementerian Pertahanan. Dan Yang Mulia 643 Kenal Nur Suryati binti Haji Syarbini, Ketua Pejabat Perundangan Tentera, Pejabat Urustia Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Kementerian Pertahanan, menjadi Setiausaha Tetap Dasar Kewangan dan Pentadbiran Kementerian Pertahanan. Tarikh pelantikan pegawai-pegawai tersebut berkuat kuasa mulai hari Isnin, 3 hari bulan Muharram 1444 bersamaan 1 hari bulan Ogos 2022. Status harian normal baharu COVID-19, 1 kes dalam kategori 5 dan 3 kes dalam kategori 4. Kementerian Kesihatan juga maklumkan 1,011 kes sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 80%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 53.4%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 75%. Seramai 10 anak damit dilahirkan pada 1 Muharram 1444 Hijrah di negara ini, iaitu 9 anak damit di daerah Brunei dan Muara dan 1 anak damit di daerah Blaid. Kemarin diadakan majlis penyampaian hadiah kepada anak-anak damit berkenaan. Di Pusat Perempuan dan Kanak-kanak Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salihah, penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Halih Walgama, dan Yang Berhormat Pihin Datuk Lail Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Pemangku Menteri Kesihatan dan juga selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib. Hadiah merupakan sumbangan daripada Kementerian Halih Walgama, Perbadanan Taib dan Syarikat Takaful Brunei Darussalam Sendirian Berhad. Sementara di daerah Blaid, majlis diadakan di Hospital Suri Sri Begawan Kuala Blaid. Hadiah disampaikan oleh Dr. Dayang Hajah Ani Haryani binti Haji Abdul Rahman, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan. Bendera besar negara Brunei Darussalam yang berkebar megah di ibu negara sejak 1 Julai lalu bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 diturunkan di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Upacara penurunan bendera besar negara menandakan berakhirnya tempoh pengibaran bendera pribadi bagi pengiran-pengiran dan mereka yang dikurniakan gelaran dan bendera negara Brunei Darussalam bagi orang ramai, termasuk di bangunan-bangunan dan premis-premis perniagaan. Bendera besar negara diserahkan kepada Datuk Seri Paduka Awang Haji Masa Tejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri.
Upacara penurunan bendera negara Brunei Darussalam sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Dunia Maha Mulia ke-76 juga diadakan di 3 daerah lain. Di daerah Blyth, upacara penurunan bendera berlangsung di kawasan Taman Persiaran Cendera Kenangan Kuala Blyth. Penurunan bendera negara disempurnakan oleh anggota pasukan polis Diraja Brunei dan diserahkan kepada Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Blyth. Sementara itu, di kawasan lapang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong, upacara penurunan bendera negara Brunei Darussalam disempurnakan oleh pasukan polis Diraja Brunei dan diserahkan kepada Awang Ajmin bin Haji Meludin, pemangku pegawai daerah Tutong. Manakala di daerah Temburong, upacara berlangsung di kawasan dermaga Pekan Bangar. Upacara penurunan bendera disempurnakan oleh pasukan polis Diraja Brunei dan diserahkan kepada Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam menerima sebanyak 100,000 keping sungkup muka KN95 sumbangan daripada Persatuan Palang Merah Singapura. Sumbangan merupakan salah satu inisiatif persatuan berkenaan dalam sama-sama memastikan keselamatan dan kesejahteraan para petugas Barisan Harapan. Kemarin diadakan majlis penyampaian sumbangan sungkup muka KN95 kepada beberapa buah agensi kerajaan serta rakan strategik Persatuan Bulan Sabit Merah yang sentiasa berdepan dengan orang ramai. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada 120 orang ahli dan sukarelawan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam yang menyertai pasukan kawat dan kumpulan medik pertolongan cemas Bulan Sabit Merah yang bertugas masa istiadat pembarisan kehormatan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-76 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 di Ibu Negara malam tadi melabuhkan tirai dengan program penggiat kesenian syiar Islam. Acara dimulakan dengan teranum yang dibawakan oleh Abdul Muin bin Haji Abdul Hamid, Qari Johan peringkat akhir Musabaqah Belia Kebangsaan tahun 2019, diikuti Dayangku Nurul Sakinah Adawiyah Pengiran Ainul Azhar, Qari'ah tempat ketiga Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan peringkat akhir tahun 2020. Program penggiat kesenian syiar Islam juga diserikan dengan persembahan tausyih dari kumpulan Syababul Mukmin dan Dafwatul Aish. ...2,660 panggilan kecemasan direkodkan dari bulan Januari sehingga Jun tahun ini yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi seluruh negara. Dari jumlah tersebut, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah menerima 1,948 panggilan sahaja di daerah Brunei dan Muara. Statistik juga menunjukkan kategori panggilan adalah terdiri dari 168 panggilan bagi kebakaran rumah, bangunan, kereta dan elektrik. Sementara itu, panggilan terbanyak diterima ialah 2,123 adalah panggilan bagi insiden bilik dan kereta terkunci, menyiasat gas bocor, insiden gangguan dan menyelamat binatang liar, tanah susur, kemalangan jalan raya dan menyelamat mangsa. Panggilan juga diterima bagi bantuan menurunkan atau mengangkat mangsa, bantuan membersih bekas kemalangan jalan raya sebanyak 155 panggilan dan aduan kebakaran hutan dan kebakaran rumput sebanyak 214 panggilan.
Sementara dalam statistik keseluruhan kebakaran struktur bagi bulan yang sama, jabatan berkenaan telah mencatatkan 24 kes kebakaran bangunan dan 55 kes kebakaran rumah. Dari jumlah kebakaran tersebut, dicatatkan kerugian sejumlah lebih RM3,61,000. Pelbagai jenis masakan dan gubahan hasil kreativiti kaum wanita diketengahkan dan dipamerkan semasa pameran urusan rumah tangga anjuran Persatuan Pertiwi Cawangan Daerah Temborong. Pameran yang diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-76 itu berlangsung di Dewan Belalung Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Pameran yang disertai oleh ahli-ahli Biro Wanita Majlis Perlindungan Mukim dan Kampung MPMK serta kaum wanita di daerah ini antara lain bertujuan bagi menampilkan kreativiti peserta dalam mempelbagai masakan selain sebagai perusahaan secara kecil-kecilan dalam meningkatkan ekonomi mereka. Acara diselanjutkan dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Berita luar negara, Jabatan Kesihatan Bandaraya New York, Amerika Syarikat mengisytiharkan cacar monyet sebagai kecemasan kesihatan awam. Pengisytiharan itu yang berkuat kuasa secara serta-merta akan benarkan Jabatan Kesihatan mengeluarkan arahan kecemasan di bawah Kod Kesihatan Bandaraya New York. Datuk Bandar Eric Adams dan Ketua Jabatan Kesihatan Bandar berkenaan mengeluarkan kenyataan tersebut dan menyatakan bandar tersebut telah menjadi pusat penularan dan dianggarkan kira-kira 150,000 penduduk berisiko terdedah dengan wabak berkenaan. Pengumuman itu juga dibuat sehari setelah Gabenor Negeri itu mengisytiharkan cacar monyet sebagai kecemasan bencana kebangsaan sekaligus menyediakan respon pantas dan membenarkan langkah-langkah tambahan diambil bagi memberikan lebih banyak vaksinasi kepada penduduk setempat. Ukraine bersiap sedia bagi memulakan pengeksportan gandum melalui Pelabuhan Laut Hitam minggu ini di bawah perjanjian gandum yang ditandatangani minggu lalu di Turki. Rusia dan Ukraine menandatangani perjanjian secara berasingan di Istanbul dengan Turki dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi menyambung semula penghantaran bekalan ke pasaran antarabangsa. Perjanjian yang dinantikan itu merupakan perjanjian besar pertama antara Moskow dan Kiev sejak operasi ketenteraan Rusia pada bulan Februari lalu dan disambut dengan rasa lega oleh masyarakat antarabangsa ketika krisis makanan menjejaskan negara-negara yang sangat bergantung pada import gandum. Ukraine dan Rusia, perjanjian tersebut akan memberikan Ukraine peluang mengeksport 20 juta tan hasil tuaian gandum tahun lepas dan tahun ini. Sekurang-kurangnya 26 orang termasuk kanak-kanak dilaporkan terkorban dalam kejadian banjir di timur Kentucky, Amerika Syarikat. Lebih banyak kematian dijangkakan semasa pihak berkuasa setempat meneruskan usaha pencarian mangsa selama berminggu-minggu. Menurut sumber, kerosakan prasarana setakat ini dianggarkan berjumlah ratusan juta dolar dengan ratusan penduduk kehilangan tempat tinggal. Banjir merupakan bencana kedua terbesar yang melanda Kentucky dalam tempoh 7 bulan setelah dilanda siri puting beliung yang meranggut hampir 80 jiwa di barat negeri tersebut pada Disember lalu. Pada minggu lalu, Kentucky mengisytiharkan darurat dan menggambarkan bencana itu sebagai salah satu banjir terburuk dalam sejarah negeri berkenaan. Kebakaran hutan terus berlaku di kawasan hutan Portugal berdekatan ibu negeri Lisbon ketika suhu tinggi dan angin kencang menambah kesukaran pasukan bomba dan penyelamat setempat untuk memadamnya. Asap dari kebakaran itu dapat dilihat dari pusat bandar kira-kira 33 km jauh. Kebakaran juga berlaku di beberapa tempat di negara berkenaan termasuk di Orem yang musnahkan ribuan hektar kawasan 2 minggu lalu. Lebih 1,000 anggota bomba dan penyelamat dikerahkan di seluruh negara. Seperti negara-negara Eropah yang lain, Portugal berdepan gelombang haba selama beberapa minggu dengan suhu melebihi 40 darjah Celsius di beberapa kawasan. Meskipun suhu panas mula reda pada awalnya, ia mula meningkat semula dengan 3 daerah di utara Portugal mengeluarkan amaran merah bagi suhu melampau hari ini.
Beralih ke berita sukan. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76, Persatuan Pingpong Brunei Darussalam BDTTA menganjurkan Sultan's Cup 2022 Open Junior and Cadet Championship. Perlawanan akhir dan penyampaian hadiah diadakan di Pusat Belia di Ibu Negara. Kejohanan mempertandingkan 8 kategori, perseorangan terbuka lelaki dan wanita, perseorangan lelaki dan perempuan bawah umur 19 tahun, perseorangan lelaki dan perempuan bawah umur 15 tahun dan perseorangan lelaki dan perempuan bawah umur 12 tahun. Lebih 50 orang menyertai kejohanan tersebut. Antara yang menyampaikan hadiah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kejohanan Golf BDGA terbuka senior 2022. Johari Ahmad dan Haji Abdul Khalid Latif masing-masing muncul juara bagi kategori senior gross dan net Kejohanan Anjuran Persatuan Golf Brunei Darussalam BDGA dengan kerjasama Persatuan Golf Senior Brunei Darussalam BDASG. Kejohanan 2 hari tersebut berlangsung di Royal Brunei Golf and Country Club, Jerudong. Kejohanan 2 hari ini disertai seramai 140 pemain. Selain pemain senior juga dipertandingkan kategori terbuka dan wanita bagi sama-sama memeriahkan kejohanan. Sementara itu, artis Maldini memenangi terbuka gross dan Asni Abdullah memenangi terbuka net. Manakala gross wanita pula dimenangi oleh Almas Syazwani Kamis dan Selairina Yahya memenangi net wanita. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Pahlawan, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Jaafar bin Haji Abdul Aziz, Presiden BDASG. Muhammad Shah Azhar Abdullah muncul juara perlumbaan cabaran Bukit Saih 2022 sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-76 yang berlangsung di Taman Rekreasi Bukit Saih, Kampung Lumapas. Perlumbaan yang menarik minat lebih 300 peserta dibahagikan kepada kategori lelaki, wanita serta kategori fun run. Ia bermula dengan pelepasan bahagian lelaki yang merangkumi jarak perlumbaan mendaki bukit sejauh 6 km. Muhammad Shah Azhar Abdullah Ahar turut meraih piala rebutan Raja Bukit yang mencatatkan masa terpantas bahagian lelaki dan Irene Sliam meraih piala Ratu Bukit masa terpantas bahagian wanita. Hadiah disampaikan oleh Haji Amirul Hafizan Haji Muhammad, penolong pegawai daerah Brunei dan Muara. Pasukan suka-suka menjuarai kejohanan badminton berpasukan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-76 di daerah Belait. Dalam perlawanan di Dewan BSRC Seria, pasukan suka-suka mengalahkan BSRC Wild Out dengan keputusan 3-2. Sebanyak 12 pasukan mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut.